belum. Dia belum nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tekan mana? Oh, duhai. Tekan mana ni? Ikut. Ya, saudara. Minta maaf, saudara. Apa khabar, Rubidin, Aiwara Angkasa, Nazlina, Ibrahim Cik Muda, Rusinin Kurungot, Sabah. Alhamdulillah. Nazlin Nas, Raja Kamal Jabaizan, Jeffrey Abdullah, ya, Ruby, apa khabar semua? Azlan Yusof, Nirawati, ni teknikal ni banyak sangat, saya kena perbetulkan ni. Aduhai. Macam mana, saya bukannya bijak sangat, Saudara Hafiz Ikhwan, Don Pinado Megat. Oh, nama sedap, Don Pinado, bukan Don Corleone. Don Corleone tu kira ini apa, The Godfather, Don. Ini Syamsul Anwar, Rabang Tebin. Rabang Tebin ni orang Perak. Teman-teman yang lain, Saudara Abu Sama, Saudara Yang Maya, Saudara Wak Wita, Mark Martin, teruskan like. Bila saudara buat like banyak-banyak tu, saya berasa bahagia, rasa bersemangat nak bagi pencerahan. Ada 3-4 perkara malam ni kita nak buat pencerahan, ya. Putih, anggrek rimba, one heart ni 4 tulang kering, shaft of spring. Assalamualaikum Saudara Mazuki, Hafazah, M. Kashiran, Muni Rahmat, Suat Karanda, Mat Otai, Syarudin Salim dan teman-teman yang lain semua, ya. Jadi saya mengharapkan bila saya like, kita share supaya orang lain juga boleh juga berpeluang untuk mengikuti pencerahan. Apa yang saya lafazkan tidak lain tak bukan adalah sekadar pencerahan untuk memberi komen apa yang berlaku, kedudukan suasana negara kita dan terlebih-lebih lagi tentang kehidupan rakyat yang semakin terhimpit. Ya, Saudara Fuad, apa khabar Saudara Fuad? Saya mi rebus tak boleh makan lagi. Saudara Rahman Bakar, apa khabar? Ni Rahman Bakar ni Tok Mang ke? Tok Mang ni lama saya dari Terengganu. Rahman Bakar salah, oh dari Kuantan. Kalau dari Kuantan tu Rahman Bakar yang lain lah. Saya bersahabat baik dengan Datuk Rahman Bakar, The Giant Killer di Marang, Suat Kada, Hamidah. Okey, saya laporkan dulu tentang kedudukan COVID-19. Tak banyak pun yang saya nak laporkan, cepat je. Hari ini 5 negeri alhamdulillah sifar COVID-19 dan termasuk Labuan. Negeri-negeri yang sifar ialah iaitu di Labuan, di Putrajaya, Melaka, Pahang, Terengganu dan tentulah Perlis. Perlis ni nampak agaknya mula mengekalkan dia punya momentum. Syabas orang Perlis, ya, kerana berjaya mengekalkan sifar COVID-19. Dan bagaimanapun kedudukan tidak begitu baik kerana jumlah peningkatannya masih berterusan. Sebab semalam 1212, hari ini 1472 warga bangsa kita yang dijangkiti oleh wabak virus corona. Jumlah keseluruhan sudah naik kepada 67,169. Itu jumlah yang terkumpul. Kematian adalah sejumlah 3 kematian, artinya sudah jumlah keseluruhannya adalah 363 kematian. Bagi negeri lain berusahalah kita untuk mengekangnya, kerana yang saya lihat, saya nampak di sini paling tinggi yang tidak seronok sekali. Ia melibatkan 2 kali ganda, iaitu negeri Selangor, di mana saya sedang berada dan keluarga saya semua tinggal di Selangor. Hari ini peningkatannya adalah sejumlah 891 orang yang disahkan dijangkiti oleh virus corona. Ini semua adalah laporan daripada Kementerian Kesihatan yang saudara boleh dapat tengok, saudara boleh dapat tonton. Cuma saya pick up je yang mana yang perlu untuk melihat kenaikan dan jumlah mereka yang keseluruhannya dijangkiti oleh virus corona. Saudara, ya. Baik. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila menjelang malam, ketika terbenamnya matahari,
maka jagalah bayi-bayi kamu kerana pada ketika itu syaitan sedang berkeliaran. Jika telah berlalu beberapa ketika daripada waktu isyak, bolehlah kamu biarkan mereka dan tutuplah pintu rumah kalian dan sebutlah nama Allah dan padamkanlah lampu-lampu rumah kamu dan sebutlah nama Allah dan tutup tempat minum serta tutup pula bekas-bekas tempat makanan kamu dan sebutlah nama Allah padanya, walaupun kamu hanya sekadar melintangkan sesuatu di atasnya. Ya, ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari, statusnya adalah hadis sahih. Artinya baginda Rasulullah SAW tidak menggalakkan anak-anak, kalau kisah ada anak-anak kecil, jangan biarkan mereka berada di luar rumah ketika terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari adalah waktu maghrib, kerana waktu senja merupakan waktu permulaan bagi malam. Jadi pada waktu itu syaitan akan keluar berkeliaran. Ia akan memasuki segenap ruang termasuk kediaman manusia, sama ada untuk mengganggu khususnya bayi, menggoda ataupun menumpang makanan kita. Jadi laranglah kanak-kanak keluar berkeliaran atau bermain di luar rumah apabila menjelang waktu senja, kerana syaitan dan jin berkeliaran pada waktu itu. Jadi begitu juga perintah menutup dan mengunci pintu rumah di waktu malam agar rumah tidak dimasuki sebarang binatang buas dan berbisa, juga penceroboh berupa pencuri, penjenayah dan sebagainya. Rasulullah memerintahkan agar menutup bekas minuman dan makanan bertujuan agar makanan yang berbaki dapat dijauhi daripada virus, bakteria, debu, kotoran atau dimasuki sesuatu yang boleh mencemarkan minuman dan makanan tersebut seperti cicak, lipas dan sebagainya. Ini adalah hadis yang sahih, kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih kepada Pertubuhan Ikram Negeri Johor yang tidak henti-henti menghantar kiriman kepada saya, kerana bagi kita negara rahmah, ummah sejahtera. Ya, Saudara Mak Isa, Saudara Syarif Abdullah, apa khabar? Saudara Mat Azhar, Saudara Rosi Lendu, apa khabar orang Melaka, ya? Nazrin ni. Untuk e-commerce ni saya dah buka ruangnya. Jadi kalau saudara ada barang-barang ataupun makanan ataupun dagang yang mahu diiklankan, silalah berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300, Tokeh Dendeng Manis Siti Farehah. Ataupun Al-Azhar, Tokeh buku saya 011-330-41241. Dia juga Tokeh Bahulu Berdal dan Tokeh Renang Tuk serta krepek-krepek. Jadi saya bolehlah supaya dimasukkan dalam e-commerce yang saya wujudkan dalam Amir Hijaz Fans Club. Jadi kalau saya tengok kadang-kadang dia akan sentiasa bersiaran, ya. Jadi pengusaha susu, Situ Joy dan sebagainya. Saya berdoa agar perniagaan Situ Joy akan berterusan maju. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini, Parlimen bukan kandang sarkis. Tajuk kita. Bagaimanapun saya memulakan saya punya pantunnya. Sebab hari ini ada 2-3 pantun. Kita pantun dululah, lega-legakan fikiran kita sementara nanti esok. Pantun kiriman Pak Nazil, dia bagi 2 rangkap. Berkelah sehari di pantai Kukup, pergi berkereta hari Selasa. Allah memberi masa yang cukup. Mengapa berkata tiada masa? Jeruk ara dibuat acar, Pak Leman jual di Kuala. Rukun negara dihafal lancar. Enggak kepala. Ini daripada Pak Nabil. Teman saya, Saudara Jamil Idris juga mengirimkan kepada saya. Ini nasihatnya. Dia kata kita jangan mudah terperdaya dengan janji. Jangan dengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Jangan sampai jadinya berniaga seperti buluh kasap, hujung lebuh, pangkal lesap. Dia hantar saya pantun moratorium katanya. Orang Arab balik ke Arab, singgah sebonta memboli gaharu. Rakyat kek bawah ponoh mengharap, tapi Pak Mentori buat tak tahu. Cantik sungguh si tudung saji, buatan tangan orang Melaka. Jangan percaya kepada janji, kerana janji terkadang bohong belaka. Itu kiriman daripada Saudara Jamil. Saya dapat seorang lagi, ni Pak Lang daripada Meru. Apa khabar Pak Lang Meru? Masuk dalam laman saya bacalah saja ni ini pantunnya. Pokok makisa dah hanya layu, tempat bersarang si burung nuri. Apakah berbangsa dirayu jika menumbang di bumi sendiri?
Saudara Pak Lang Meru ni dia semangatnya kental. Dia jiwa dia, cintanya, kasih dan sayangnya pada negara dan pada bangsa kita. Saya cukup kenal dengan Pak Lang Meru ini. Banyak sajak-sajak yang boleh tulis adalah sajak-sajak yang membangkitkan kesedaran, membangkitkan ini semangat kita untuk sentiasa berada dalam barisan hadapan kalau negara kita terancam. Allahu Akbar, saudara. Mulai hari ini berita yang tidak senang saya dengar. Hari ini saya dapat kiriman. Mulai hari ini, saudara, seramai 2,200 kaki tangan Malindo Air telah diberhentikan. Jadi cuba kita renung sekitar nasib mereka. Macam mana nak bayar rumah? Nak bayar duit kereta, makan minum, kad kredit, nak bagi duit belanja pada ibu bapa. Jadi kita ni mampu ke kita nak bantu mereka? Tentu kita pun tak boleh. Dan itulah kita sama-sama lah berdoa. Hanya doa saya dapat kita kirimkan untuk mereka. Semoga ada yang membantu dari segi mental dan fizikal. Ini bukan sedikit, saudara. 2,200 orang kaki tangan warga yang berkhidmat dalam Malindo Air apabila syarikat Malindo Air memberhentikan perkhidmatannya. Dan kita masih lagi menanti hari besok. Apakah hari esok? Macam filem Encik Nasruddin, menanti hari esok. Esok untuk siapa? Ataupun tiada esok bagimu. Ini kerana persoalan tentang kumpulan wang simpanan pekerja 10,000 masih belum tuntas lagi. Masih lagi berhelah. Kalau saya dengar, saudara dengar daripada apa yang sahabat saya, Saudara Luqman melontarkan, dia tidak percaya lagi. Dia kata mungkin kena tipu. Dan begitu juga dengan sistem moratorium. Saya juga melihat, saya cuba membaca apa yang ada dalam isi kandungan kiriman Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Seri Najib mula menzahirkan bahawa getaran rasanya kemungkinan apa yang ditutup itu tidak berjaya secara sepenuhnya. Sebab dia kata, saya faham ramai yang mula marah, takut atau tergelisah jika pelaksanaan lanjutan moratorium pinjaman dan penggunaan wang simpanan pekerja akhirnya bukan seperti yang dikatakan oleh menteri. Apa yang dilafazkan oleh Menteri Kewangan pada hari Khamis lalu mungkin tidak menepati sepenuhnya. Kerana Kerajaan Perikatan Nasional bukan sahaja, kalau ini berlaku katanya, Kerajaan Perikatan Nasional bukan sahaja kencingkan rakyat, tapi turut kencingkan saya, kata Datuk Najib. Maka dari segi kenyataan Datuk Najib itu, saya nampak ada getaran, besar kemungkinan kumpulan wang simpanan pekerja dan moratorium ini tidak terlaksana. Tidak, dia tak akan kirim begitu. Tapi katanya kita beri tempoh masa yang munasabah untuk dilakukan perbetulan atau untuk mereka membetulkan mengikut janji mereka. Jadi rakyat perlu tahu bahawa semua keputusan berkaitan kewangan dan ekonomi ada pada kerajaan. Kita warga UMNO, ahli Parlimen UMNO hanya sekadar menuntut di Parlimen, tetapi keputusan terletak pada kerajaan. Jadi kerana itu, sekarang ni dia kata Perdana Menteri, Menteri paling kanan, Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi, semua dipegang oleh Perikatan Nasional. Saya sudah nampak bahawa ada kemungkinan kekecewaan sudah melanda di hati kecil Datuk Seri Amiri, Datuk Seri Najib. Kerana bila dia mula mengungkit, dia kata semua ini termasuklah Majlis Tindakan Ekonomi yang dibentuk kerajaan, tidak ada pun memanggil pimpinan daripada UMNO untuk menyertai Majlis Ekonomi. Ini persoalannya, kerana seperti yang dicatatkan oleh Saudara Zakaria Ahmad dalam kiriman Saudara Zakaria, dia kata persoalan Najib yang paling simple apabila bertanya, jika bank mampu memberi moratorium pinjaman 6 bulan secara pukal tahun ini dan kekal untung, kenapa tak boleh beri lanjutan 6 bulan lagi? Datuk Seri Najib dah kata bahawa moratorium ini bukan apa sangat pun, bukannya merugikan, hanya bank tak boleh mendapat bayaran semula. Tak rugi, kerana hutang tetap hutang. Apabila rakyat ada duit nanti, mereka akan bayar. Apabila ekonomi okey, mereka akan jelaskan. Jadi apa susah sangat Menteri Kewangan mengarahkan lesen dikeluarkan oleh kerajaan, Kementerian Kewangan mengeluarkan lesen-lesen bank. Dan begitu juga saham. Banyak saham-saham milik bank tersebut dimiliki oleh khazanah. Apa susah sangatnya? Saya hairan dan saya ingin bertanyalah pada pimpinan kerajaan, kenapa mereka takut? Kenapa mereka tidak tegas dalam melaksanakan moratorium ini? Rakyat tengah
tengah susah ni. Saudara bayangkan tadi 2,000 lebih sudah diberhentikan. Ke mana mereka nak mengadu? Tadi waktu saya nak keluar makan tengah hari tadi, mereka dah mula start tarik kereta. Nasib baik kawasan itu adalah kawasan dalam kawasan berpagar, ada jaga di situ. Yang tarik kereta tu dah bawa ada kereta nak angkat kereta orang tu. Cuma saya beritahu dekat guard lah, saya kata jangan bagi dia keluar. Mereka boleh tarik kereta, tapi mereka tak boleh bawa keluar daripada kawasan. Itu bidang you punya sebagai pengawal keselamatan kawasan perumahan. Itu bagi kawasan rumah yang ada guard, yang ada jaga. Bagaimana yang tak ada? Tunggu masa saja. Tarik kereta ni sebab tiap kali kereta ditarik akan dibayar sejumlah RM350. RM350 ni kena kepada peminjam. Yang takkan bayar. Kalau kereta kita kena tarik, kita yang bayar RM50. Itu tak termasuk storage ataupun simpanan dekat garaj. Kalau tak boleh dikeluarkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dan sebagainya. 1 hari RM300. Mungkin jadi RM2,000 lagi. RM2,000 untuk kena bayar storage, RM350 upah, dan untuk settle tu kena bayar 3 bulan. Mana nak cari duit? Jadi kadang-kadang kita ingin bertanya, kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin ni sebenarnya masih lagi pekak kuali ke? Kalau mantan Perdana Menteri dah bertanya begitu, pimpinan UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, nampak gaya Datuk Seri Zahid dah mula dia dah. Saya tengok body language sebab saya tengok parlimen kehadiran beliau semalam tak datang. Ada mungkin besar kemungkinan beliau juga kecewa apa yang dilontarkan oleh beliau. Sebab itu Datuk Seri Zahid mengatakan kita janji kena tepati. Kita kena ikhlas dalam perjanjian. Tuntutan UMNO mudah, iaitu pertama-tama sekali moratorium ini dilanjutkan 6 bulan lagi. Apa susah sangat? Besar sangat ke untung bank dalam 6 bulan itu? Kerana kalau mengikut dia ini suku ke tahun 2020. Ini kenyataan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi, ada Datuk Seri Najib. Dia kata Maybank untung 942 juta. Untuk suku tahun lepas sejumlah 1.94 bilion. CIMB untung 227 juta. Ini suku pertama. Tahun lepas diuntung 1.5 bilion. Kemudian RHB Bank untung 400 juta. Tahun lepas RHB untung 615 juta. Public Bank suku tahun pertama saja untungnya adalah sejumlah 1 bilion. Alliance Bank 104 juta. Hong Leong Bank 525 juta. M-Bank 35 juta. Affin Bank 67 juta. Bank Islam 153 juta. Itu untuk suku tahun yang kedua. Suku tahun tiga, ini catatan untuk kita semua tahu. Kerajaan kena tahu. Iaitu Maybank untung 1.95 bilion. Tahun lepas dia untung 2 bilion. Blind banking. Ini untuk suku tahun 2020, untuk suku ketiga 2020. CIMB untung 194 juta. Tahun lepas dia untung 1.1 juta bilion. RHB untung 622 juta. 615 bilion tahun lepas, 615 juta tahun lepas. Public Bank untuk suku tahun ini yang ketiga ini adalah 1.39 bilion. Bank 4 juta, Hong Leong Bank 728 juta, M-Bank 27 juta, Affin 48 juta, dan Bank Islam 135 juta. Semua main ratus-ratus juta. Main bilion. Saya teringatlah bila sebut bilion ni zaman dulu ketika dulu saya dengan almarhum Tun Ghaffar Babar. Dia kalau ada satu peristiwa tu dia pergi merasmikan tempat tu, kita luluskanlah pembinaan rumah ni, pembinaan dewan 2 bilion, bawa sekolah 3 bilion. Masa itu beliau jadi ketua bahagian saya rapatlah dengan beliau. Jadi mana dia pergi, dia ajak saya dengar dia punya permohonan rakyat tempatan. Dia semua bilion. 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion, 4 bilion. Malahan untuk membekalkan basikal. Masa kempen bila raya pun dia kata, kita bagilah dekat 1 bilion. Pening kepala Datuk Bandar masa tu. Datuk Bandar bisik dia, boleh tanya tak dengan Cik Gapa? Dia kata 3 bilion tu mana nak cari? Ini kata 3 bilion tu. Ayo bilion tu berapa? Habis Datuk Bandar cari usaha untuk dapatkan dari kerajaan. Dia 3 bilion Cik Gapa. Habis 3 juta tu mana sahabat. Jadi bila sebut bilion ni, saya teringat pada almarhum Tun Ghaffar Babar. Dia memang ayat dia bilion.
Itu jadi apa yang disebut oleh Menteri Kewangan, kata Datuk Najib, 64 bilion yang disebut Menteri Kewangan itu bukan kerugian, tapi mungkin penurunan keuntungan. Tak rugi, kurang untung. Itu saja. Apa salah bank berkorban? Dan saya contoh ya, semua urusan perbankan kerajaan diuruskan oleh bank banking, diuruskan oleh CIMB. Banyak bank-bank semua tu. Wang-wang kerajaan diletakkan di situ. Kenapa tak boleh nak dikurangkan ataupun ditangguhkan monetary? Bukan tak ada. Mula-mula merasakan bahawa keadaan rakyat akan lampiaskan amarahnya kepada kerajaan dan tentu akan menyangkut tentang nasional. Ini akhirnya kita katakan terkadang sampai masanya kita kena put the brake lah. Saudara Samsul Syam, abaikanlah RBA ni. Datuk, suara tersekat. Memanglah suara saya tersekat. Bila kita dah mula nak balon itu, mulalah mereka melakukan tindakan dan sebagainya. Jadi tak apalah bagi saya. You have the power, you have all the methods, you have all the essence. Tak kisah. Saya yakin you buat macam itu pun pelayar-pelayar akan tetap kekal bersama dengan saya. They can 1 hour or 2 hours. You can carry on. You want to hack me, hack. Tapi kalau you personally, why don't you come and hack me? Kenapa you hack I punya line ini? Inilah orang yang tak orang yang tak ada maruah. Kalau nak berdepan, kita berdepan secara begini. Secara anak jantan. Bukan main curi belakang. Ini perangai mereka itu. Saya itu kan, saya marah ni bila awal-awal lagi sudah nak hack. Nak hack apa benda? Memanglah saya ni stone age, orang lama. Manalah kita tahu nak menggunakan alat-alat yang begini. Suara tersangkut, suara tak jelas, babah memandan. Tak apa, saudara, jangan risau, saudara. Keep on waiting. Berapa lama dia boleh hack? Berapa lama? Boleh tutup mulut saya hari ni. Besok saya akan bersuara lagi. Lusa kita akan bersuara lagi. Dan kita akan bersuara saban malam. Saya dah cakap, selagi moratorium selesai, selagi EPF tak selesai, kita tidak akan berhenti untuk menuntut daripada pimpinan kerajaan untuk melaksanakannya. Apa yang janji mesti dikota. Jangan janji sekat tiang saja. Rakyat menderita, teruk. Ini saya cukup terbakar ni sebenarnya. Bukan pasal apa, kerana bila kita nak menyatakan yang benar, mereka cuma nak hacking. Mereka lakukan berbagai tindakan. Tak apalah raja, suara sangkut apa nak buat raja. Saya akan bercakap juga. Terima kasih, tak apa. Syaraf off. Syaf Offspring, Datuk tersekat-sekat apa nak buat, saudara off. Saya juga lah. Kita ketahulah, saya tersawakan mereka, tak apa. Assalamualaikum dan selamat malam Datuk, sahabat. Terima kasih saudara Awangza, Mustafa Ilyas, Nazman, Syamsul Syam. Jom kita report ramai-ramai. Saya tidak menggalakkan saudara untuk mengadakan satu unjuk rasa. Ini tak baik untuk saya. Orang bergaduh sebagainya, tetapi kita menuntut. Jadi tuntutan kita terbaik, kita adakan referendum lah, supaya mereka yang pekat kuali, telinga yang tuli, tak mau dengar suara rakyat. Mereka sedap duduk di anjung kuasa, mereka sedap berada di apa jawatan tertinggi, gaji ratus-ratus ribu. Apa nak jadi pada rakyat? Jangan sampai rakyat bangkit. Ini keadaan sebenar. Saya melihat tulisan Datuk Seri Najib tu, saya merasakan ada kemungkinan tidak mendapat secara tuntas sepenuhnya. Dan hari ini saya, bila pagi tadi saya cuba assess apa yang berlaku di Parlimen, lagi teruk. Saya amat terperanjat. Sebab pengalaman saya di Parlimen, waktu itu Tan Sri Zahid sebagai speaker, ahli-ahli Parlimen tak perangai macam itu. Ini lepas seorang ahli Parlimen yang bercakap, yang bertengkar, bergaduh. Apakah Parlimen ini nak dijadikan oleh mereka seperti kandang-kandang sarkis? Apakah di Parlimen itu untuk mengandungi para badut, untuk melontarkan apa saja ikut suka mak nenek dia saja, bercakap ikut? Mereka tidak ada langsung tata etika.
Sebab itu saya merasakan pimpinan, khususnya Datuk Seri Zahid Hamidi dan pimpinan mereka tingkat 38 untuk kita menurunkan calon-calon ahli parlimen yang nak bertanding nanti, mestilah orang itu mempunyai wibawa yang jelas sebagai seorang statesman. Dia bukan boleh sekadar ini nama saja atau kerana ketua bahagian. UMNO ni pun memang saya dah cakap terang, UMNO ni kadang-kadang dah rosak daripada zaman Dr. Mahathir. Mereka yang ada duit jadi ketua bahagian dapat jadi wakil rakyat. Akhirnya apa dah jadi sekarang? Dulu zaman Tun Zahir jadi speaker, ahli-ahli parlimen cukup tertib. Bahasa yang digunakan cukup baik. Bahasa seorang statesman. Jadi hari ini perbahasan waktu nak mengundi berbalah. Bagaimana seorang Timbalan Menteri yang juga merupakan ahli parlimen mengira undi boleh salah. Orang tak ada, dia kata ada. Akhirnya tadi parlimen menjadi sarkis. Yang menyedihkan saya, waktu perbalahan itu berlaku, semua wakil-wakil duta sedang menonton. Saya kena ingat, hari ini adalah perbahasan berhubung dengan bajet tambahan ataupun bajet peringkat jawatan kuasa menyentuh soal Kementerian Luar Negeri. Bila melihat apa-apa, sebab tentulah akan disentuh segala ini permasalahan berhubung dengan negara kita dengan negara mereka. Contohnya tadi ada ahli parlimen membangkitkan tentang hubungan kita dengan negara Amerika. Apakah duta Amerika tidak ada wakilnya? Apakah duta Amerika tak akan switch on? Dia akan melihat. Cuma dia kata apa punya parlimen Malaysia ni? Begitu juga bila kita menyentuh tentang hubungan kita, permasalahan jualan minyak kelapa sawit kita dengan India. Jadi duta India tengok. Dia kata kita lebih tengok perbahasan yang dilakukan di parlimen. Begitu juga disentuh tentang kapal-kapal yang menggunakan lautan kita di lautan Cina Selatan, menyentuh soal kapal-kapal perang dari negara Cina. Duta Cina dia tengok. Dia tengok perangai ahli parlimen Malaysia yang berada dalam parlimen mengalahkan badut dalam sarkis. Terjerit-jerit. Ya lontong tu lontong lah. Jadi sebab saya kata dalam pilihan raya akan datang, pimpinan UMNO mesti memikirkan calon, tak usah pedulilah dia ketua bahagian ke, dia bukan ketua bahagian, lantiklah orang yang ada latar belakang yang baik. Bukan hanya kerana ketua bahagian dia boleh beli undi, maka pun masuk dia bertanding. Akhirnya apa berlaku di parlimen? Jadi dia seorang ni kena sabar. Jadi ini yang saya nak jelaskan, kerana saya kata parlimen bukanlah tempat untuk mereka bertindak begitu. Nak bergaduh, nak bertekak, boleh dekat mahkamah, bolehlah kamu. Atau pergilah galangan tinju. Ini tidak. Saya tengok juga komen-komen. Abdul Razak Alam, kita boleh berdiri sendiri tu bersama Muafakat Nasional. Ya, sekejap lagi saya akan ulas bab itu. Tapi ini saya nak ulas tentang tadi apa yang berlaku di parlimen. Perangai ahli-ahli parlimen, mereka tidak layak untuk dipanggil sebagai yang berhormat. Kalau itulah perangai. Sebab kita dah sekarang ni dunia telah waspadan. Kita dapat laporan dewan masih lagi dipanggil hormat. Speaker pula dilantik speaker yang tak boleh nak mengawal. Berbeza zaman, sebab saya katakan zaman Tan Zahid adalah yang terbaik. Waktu itu, waktu Tan Zahid speaker, pemidato ahli-ahli parlimen dalam Dewan Rakyat bukan sebarangan orang. Ada Kapal Singh, ada Tan Chee Koon, ada Lim Kiang, ada Lim Lam Tai, ada Pipato. Ini bukan sebarangan orang. Ada Peter Dawson, ada Fan Yuting, ada Chan Man Hen. Mereka ini memang juara. Tetapi kita juga ada juara kita daripada UMNO, daripada pihak kerajaan yang memangkah ataupun matikan setiap hujah bukan dengan jerit pekik, bukan macam perangai lotong Ryan. Kita tak ada terjerit terpekik tolong macam orang kena sampuk hantu gaya. Jadi saudara-saudara, ahli parlimen sepatutnya lebih beretika. Betul. Sedih sebab ini bumi kita, ini negara kita. Berkali-kali saya katakan param-param UMNO asal gila pas hilang. Tak tahulah saudara boleh bagi pandangan nak saya tahu. Sebab ada juga ahli parlimen daripada UMNO yang terjerit. Buat apa nak jerit? Sepatutnya di parlimen seorang menteri tengah nak memandangkan kita
Ada peraturan, ada buku birunya tu. Peraturan Dewan. Kelakap. Tak bolehlah sembarangan. Ini tidak, tarik kepada bapa dia nak tarik. Marah saya sebab apa? Malu. Kerana semua duta-duta memberi perhatian kepada persidangan Dewan Rakyat kita. Mereka mengantar dia punya wakil-wakil laporan ini, dan setiap perbahasan kita handsetnya sampai ke seluruh dunia. Apabila negara Afrika tengok perbahasan parlimen di Malaysia, mereka ketawa sebagaimana pernah kita ketawakan mereka. Kita tengok persidangan di India ke ataupun di negara-negara Afrika, kita ketawa. Kita tengok perbahasan di Tanah Betuk apa semua, kita ketawa. Begitu jugalah sekarang ni mereka tertawakan kita kerana melihat perangai ahli parlimen kita 120 orang. Menteri pun satu hal. Menteri di mana menteri komoditi rasanya. Dia mewakili menterinya, sebab menteri tak datang bagi Timbalan menteri. Dia tak habis melayan. Akhirnya perbahasan penggulungan tak habis, maka dia adakan pengundian. Tak pakai terlolonglah jadinya. Jadi apakah tempat parlimen? Kita berserah pada ahli parlimen kalau saya mendengarlah pandangan saya ini. Henti perangai-perangai. Dewan Parlimen adalah dewan yang mulia, yang perlu dihormati. Jangan jadikan ia sebagai kandang sarkis untuk para badut. Anda bukan badut. You are the lawmaker. Adalah orang yang terhormat. Dalam sistem negara kita separate power. Anda legislatif. Anda membuat undang-undang. Benar, ada ahli-ahli parlimen menjadi lawyer, tapi bukanlah profession sebagai lawyer itu mengatasi segala-galanya. Apa kita lihat, apa kita dengar, apa yang dilontarkan kata-kata oleh Sepang, ahli parlimen Sepang, warga Sepang kena tengoklah. Kalau itu gayanya, takkan suruh nak pilih lagi untuk masa akan datang. Memalukan daerah Sepang. Sebab tiap-tiap ahli parlimen dia tak panggil nama, dia panggil daerah Sepang. Barangai ya Tuhan. Begitu juga dengan Jelutong. Lebih teruk perangai daripada lotong-lotong. Banyak lagi kawasan-kawasan yang lain terjerit, terpekik, terlolong. Saya sedihlah sebab parlimen hari ini sudah bertukar menjadi galeri ataupun tempat seolah-olah dihuni oleh para badut dan juga mereka yang mahu menjadikan parlimen itu sebagai sarkis. Cukup-cukuplah. Berlapang dadalah. Speaker pun kena tegas. Kalau tak boleh, buang. Sikit ada perkara 34, perkara 36. Kalau speaker dah kata Yang Berhormat sila duduk sekali, Yang Berhormat sila duduk 2 kali, Yang Berhormat sila duduk 3 kali. Kalau 3 kali dia tak duduk, bentara sila keluarkan dia daripada dewan. Itu yang terbaiknya. Bagi saya mengharapkan agar sidang dewan ini, kita nak mengharapkan sesuatu. Rakyat menanti. Sepatutnya perbahasan hari ini adalah berhubung dengan belanjawan untuk menangani COVID-19. COVID-19 tak ditangani. Soal undi, soal pengiraan undi salah. Jadi orang sekali lagi berdisiplin. Saya tak tahulah saudara lihat. Saudara Mahathir Hashim, saya sering tengok live Dewan Rakyat. Betul saudara Mahathir, memang memalukan. Apakah ini kita nak panggil mereka Yang Berhormat? Gelaran Yang Berhormat tidak layak untuk mereka pegang kalau begitu sikapnya. Saudara Arif Molok, kawan saya tak dapat moratorium kerana ada tunggakan melebihi 3 bulan. Apa ni? Ini yang saya katakan bahawa sepatutnya sekarang ni kita rakyat mesti menuntut kerajaan kena campur tangan. Jangan berlepas tangan. Jangan pekak tulis kuali. Kira rakyat perlu ditangani. Yang buang kerja, yang tak ada kerja. Lepas itu dengan syarat, mestilah sebelum itulah. Bagaimana yang dulu-dulu? Dia kesannya bukan 1 hari. Kalau dulu sebelum COVID ni tak ada kerja, bila datang COVID memanglah tak ada kerja. Apalah masalah dia orang ni? Kadang-kadang saya nak, kalau saya cakap kasar-kasar kan, dia kata, Datuk janganlah terlanjak cakap. Memanglah saya tak adalah nak melontarkan bahasa yang kurang sopan. Tapi cara mereka yang berada di anjing kuasa sebagai menteri kewangan ni ada kuasa. Panggil bank, semua CEO bank panggil. Now my decision like this, our Malaysian government decision is this, moratorium cut off dulu untuk tempoh 6 bulan. That's all.
Susah apa? Bukan dia kena keluar duit. Kalau bank nak marah pun marah lah. Dan wujudkan. Kalau lah mereka kata susah lah, keuntungan kurang, okey. Jadi untuk cukaian tahun depan, yang perlu dibayar, kita kurangkan 2%, 3%. Bank untung tak hari. Jadi sebab itu saya berkali-kali saya katakan, bank ni dia tak ada hati. Langsung tak ada hati. Fikirlah rakyat susah. Kita tahu, kamu buat untung. Bukan sedikit. Rakyat simpan duit dekat bank RM10, kamu pinjamkan dekat orang, kamu bagi pada orang penyimpan tu cuma 3%. RM10 lagi RM3, ada 3%. Tapi you ambil untung RM8.80. Ini keadaannya. Jadi kamu buat untung sekarang ini, rakyat tengah susah. Kita tunggu besok, Datuk. Betul. Saya pun tak nak cakap banyak lebih. Kita tunggu bab moratorium, kita tunggu bab kumpulan wang senam pekerja ni besok. Kalau kita berdoa, saya kalau boleh besok saya nak bercakap dengan senyum. Saya nak senyum dengan teman-teman. Saya nak bercakap dengan saudara semua dalam keadaan yang tenteram supaya kita ni bahagia. Kita ni warga yang harmonis. Saya tak nak marah-marah. Jadi kita nak melontarkan benda yang baik-baik saja. Sebab dah banyak dengan masalah. Itu masalah kewangan. Tak ada kerja. Jadi besok kita sentuhlah. Tapi sekarang ini kita masuk bab dalam ini Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mengatakan kembalikan mandat kepada rakyat. Ini pun satu hal lagi. Minta menuntut supaya dia adakan pilihan raya. Kita pun tak sabar nak tunggu pilihan raya. Cumanya bila kita bersebut Aiman Muhammad yang satu kelompok dalam kalangan kita juga dengan agenda Daulah Islamiah. Tak kira siapa mereka lah Haji Kadam. Tak tahulah saya. Selamat Datuk, kita keluar dari PN, kita pasti menang semua. Saudara Azmi Ahmad, saya juga sependapat dengan saya sependapat, tetapi masalahnya di tingkat 38 itu kadang-kadang banyak penasihat. Mereka nak tunjuk mereka pandai. Mereka itu masalahnya. Sebab itu kita merasakan saranan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya dikembalikan mandat kepada rakyat, kita setuju. Kita menunggu dengan hati terbuka. Tapi bagaimanapun kita harus berhati-hati, ya. Kita harus berhati-hati kerana dalam keadaan sekarang ni ada usaha jatuh-menjatuh antara satu sama lain. Dalam UMNO ni mereka memang nak memecahkan antara Muafakat Nasional, antara UMNO dengan PAS. Masalahnya mereka yang berada dalam majlis pimpinan tertinggi itu, mereka ni asyik dengan kuasa. Jadi mereka suka dapat kuasa apa semua tu. Jadi apa saja yang dilontarkan oleh Pakatan Harapan itu diinggihkan. Ini yang saya katakan kadang-kadang ada kesilapan. Kita dah memberi kuasa. Bila dia dah ada kuasa sebagai Perdana Menteri, maka mereka yang berada dalam kabinet, dilantik sebagai kabinet, maka jiwa mereka telah dibeli. Mereka tidak ada kekentalan untuk mempertahankan parti kita. Sepatutnya kena ada kekentalan. Ini tidak. Sama ada itu dari pimpinan UMNO maupun pimpinan PAS. Kita melihat bahawa mereka seolah-olah mahu mempertahankan Perikatan Nasional. Ini yang saya herankan. Kita sebagai ahli UMNO, kita memang tetap menolak. Kita tetap menolak. Saudara Zahir Ahmad, dia mengatakan kiriman. Dia kata bagi saya sudah tersungkur. Tapi penubuhan bersatu dan amanah dicetuskan oleh DAP. Ini keadaannya. Dan itulah dia kata Tazim Din sedang mengatur sejik disambil membuat perhitungan supaya Datuk Najib, Datuk Zaid Hamidi dihantar ke Sungai Buloh. Ini memang dia punya perangan. Ini keadaannya. Jadi saya harap kita warga UMNO bersatu. Apa yang saya agak tertarik, apa dinyatakan oleh Datuk Seri Utama Datuk Haji Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO. Elok saudara dengar apa kenyataan Datuk Mat kita ni. Dia kata khabar yang sedang beredar bahawa UMNO akan dilamar untuk bersama-sama mengukuhkan kepentingan politik Melayu. Apa jua lamaran untuk UMNO menunjukkan UMNO telah ditambah semula dan menjadi terus berpengaruh. Namun yang melamar haruslah jelas dalam tujuannya. Jika benar ia demi kepentingan Islam dan bertujuan mengukuhkan kepentingan bangsa, maka wajarlah lamaran itu difikirkan semasak-masaknya. Ini kata Tok Mat. Dalam politik kita mesti ada kejelasan dalam tujuan, aspirasi dan tindakan. Paling penting dalam politik, jangan pernah kita lupa apa perjuangan. Itu kata Tok Mat. Dan segalanya sama. Dia kata agar kita tidak terperangkap dalam permainan politik pihak-pihak tertentu
dan UMNO tidak berpecah belah hanya kerana kita terlalu cepat menerima lamaran yang sebenarnya masih samar-samar dan syarat dengan tanda tanya. Saya dapat juga kiriman, Tomat kena berhati-hati Tomat. Sebab sekarang ni terdapat 6 kawasan DUN sudah menjadi tumpuan, iaitu Dulangan, DUN di Sikamat, DUN Lenggeng, DUN Labu, DUN Pilah, DUN Kelawang. 6 DUN ini sekarang ini sedang menjadi rebutan di antara UMNO, PPM dan PAS. Tomat pernah menjadi menteri besar. Takkan nak give up, takkan nak bagi orang. Semua ini adalah kubu UMNO dulu. Kita kalah dulu kan apa? Tomat tahu puncanya. Tapi takkan bila dah kalah sekali maka kita nak surrender pada orang lain. 6 kawasan Dewan Undangan Negeri ini wajib dipertahankan. Tak ada nak kira-kira ni. Ini atas nama perpaduan nak bagi pada bersatu. Parah Tomat. Jadi Tomat kena bagi tahu anak-anak buah Tomat di bawah tu, pertahankan DUN Ampangan at all the cost. Pertahankan DUN Sikamat, pertahankan DUN Lenggeng, pertahankan DUN Labu. Saya bila sebut Lenggeng dia teringat sahabat saya, Allahyarham Datuk Ishak Ismail. Susahnya kita dulu waktu pilihan raya tu semua kita untuk memenangkan kuasa itu. Kerana Lenggeng dia duduk dalam bahagian Seremban. Seremban ni dia kuasa oleh DAP. Tapi akhirnya Lenggeng kekal. Tapi bila kita kalah yang lepas, janganlah kita begitu mudah sangat kena bagi pada orang. Jadi kawasan DUN Ampangan, DUN Sikamat, DUN Lenggeng, DUN Labu, DUN Pilah, DUN Kelawang. 6 ini wajib dipertahankan. Dengan yang lain-lain yang kita dah menang. Dia Tomat kena pertahankan Tomat. At any cost, dalam perbincangan, jangan pula jadi macam Muafakat Nasional. Tomat yang jadi pengurusi, tiba-tiba Tomat bersetuju pula. Mengundang pula Parti Pribumi berada dalam Muafakat Nasional. Tomat jangan lupa Tomat, jangan buat kesalahan kali kedua. Saya cakap ni bukan apa. Sebagai sahabat kita. Dan menghormati Tomat sebagai dan punya timbalan presiden. Dan mengundi Tomat sebagai timbalan presiden dulu. Jadi dalam keadaan begini Tomat kena hati-hati. Pertahankan bumi Negeri Sembilan. JK nak kata, UMNO pun tak nak pakat. Apa JK? JK kata apa tadi? Oh laju, minta maaf lah JK cepat lah ni. Arif Muluk Maybank ikut kita bajet besok. Mak Roslan ada berhubung dengan EPF kita bercakap malam besok. Sekarang ni saya dah masuk bab tentang UMNO dan Perikatan Nasional. Sebab bila saya mendengar kenyataan daripada Setiausaha Agung Perikatan Nasional, hebat kononnya. Dia kata bahawa sekarang ini Parti Pribumi mempunyai sejumlah 171 bahagian serta 2,579 cawangan. Jadi rekod katanya sekarang ini sejumlah 508,725. Kita nak tanya benar ke? Benar ke? Jangan main sebut saja. Kerana berbanding dengan 222,980 orang sebelum mesyuarat mereka yang kedua tahun lepas. Artinya satu cawangan ada 197 orang. Dan 2,975 cawangan jumlahnya. Jadi dia artinya ahli dia ada lebih kurang 2,900 di setiap bahagian. Jangan main sebut saja. Jangan main nak tetap sebab dia kata UMNO memiliki 21,850 cawangan pun. Dan UMNO mempunyai 191 bahagian di seluruh Malaysia. Jadi secara purata ada lebih 100 cawangan di setiap parlimen. Dengan purata ahli lebih 19,000 di setiap parlimen. Jadi katanya di mana-mana tempat bersatu bertanding, UMNO akan menjadi jentera utama pilihan raya. Ini yang dia marah ni. Kenyataan Setiausaha Agung. Dia kata di mana-mana tempat bersatu bertanding, UMNO akan menjadi jentera utama. Pasal apa pula aku nak menggalas biar awak hidup. Ini masalah. Ini yang membuat kita melompat. Jadi yang ini presiden dan juga mereka-mereka berada di tingkat papan. Dos Majlis Tinggi UMNO kena dengar baik-baik. Sebab itu dia kata mereka ni kadang-kadang ni tangan kanan salam, tangan kiri kambit. Telunjuk lurus, kelengking berkait. Hati-hati. Kita tak mau terima. Jangan sampai ahli akar umbi memberontak. Sebab kena ingat ya,
Rafizi yang pakar strategik bagi pihak Parti Keadilan dulu, dia pun mengakui dengan adanya Muafakat Nasional, UMNO dengan PAS adalah masa depan yang gelap bagi pembangkang di negara ini. Jadi sekirapan kita, bila kita menarik mereka berada dalam Muafakat Nasional, mereka mulai menuntut. Apa kata ini ketua pemuda ni, Mat Jogan tu. Mat Jogan dia dah cerita lah. Oh, dia kata bahawa parti kita ini kita akan bertanding sekian banyak 50 kawasan. Kita minta maaf lah, kalau kau hebat sangat bertanding di Kepung lah. Kalau kamu hebat, ambil mana kawasan-kawasan yang dah jatuh tangan PKR, bertanding lah situ. Tapi kawasan yang kekal UMNO, tak maaf. Kawasan kita di Kuala Kedah itu antara UMNO dan PAS. Jangan ambil, jangan kata dikanga, jangan nak berebut. Orang katanya mungkin bertanding di Batu Pahat. Silakan. Kenapa nak lari? Kalau betul-betul nak jalan, tunggulah di Gombak. Sebab Megat ini Iskandar menunggu. UMNO PAS Gombak sedang menanti kehadiran Azmin Ali. Ini yang Maya, kalau UMNO keluar confirm hilang PAS. Macam mana pula kalau kita keluar daripada pihak hilang PAS? Tidak. Saya benda-benda begini kita tak boleh fikirlah. Jangan kita tergejah. Kita sepatutnya kita berusaha. Saya tadi ada mana kiriman yang bawa Mulia Tengku Razali dan hantar pada saya. Dia marah tu, dia kata. Dia kata sudah-sudahlah kita dengan ni. Dia kata kita parti yang ada maruah. Ini kenyataan beliau pada saya, kiriman beliau pada saya. Dia kata, Tok, kita parti yang ada maruah. Kita berani menghadapi British dulu kerana mahu mempertahankan UMNO. Kita bukan peminta sedekah. Dan kita tidak pentingkan jawatan. Kita nak jaga maruah bangsa. Kita boleh tamatkan riwayat kerajaan sekarang. Jadi, dia mesti datang berunding dengan kita. Dia mesti dapat persetujuan kita dalam segala hal. Itu baru betul. Bersatu ni kata terlalu kecil kalau dibandingkan dengan kita. Kita tunjuk siapa jantan. Wow, hebat Agung Musang ni. Kita tak perlu ni runding. Dia mesti dapat persetujuan daripada kita dan dia mesti mendengar cakap kita. Bukan kita dengar cakap dia. Mentah-mentah dia Perdana Menteri. Jadi pada warga UMNO, kita harus pertahankan wibawa kita. Ya, saya malam besok kita nak menanti, nak menunggu apa yang akan keputusan daripada kerajaan. Rakyat sedang menunggu, rakyat tidak dapat menerima kalau permintaan yang dituntut oleh UMNO iaitu pertama sekali dan moratorium ini mesti terlaksana. Kita bincang malam besok, kita tunggu sebenarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.